Ini bab sembahyang sunat. Sembahyang seseorang ini bab seseorang melakukan sembahyang sunat di rumahnya dengan sanadnya. Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah sebahagian daripada sembahyangmu di rumah-rumahmu. Janganlah kamu jadikannya sebagai kubur. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit bahwa Nabi SAW bersabda, sembahyang seseorang di rumahnya lebih afdal daripada sembahyangnya di masjidku ini, kecuali sembahyang fardu. Ini bab orang yang bersembahyang dengan tidak menghadap kepada kiblat, kemudian baru dia tahu. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya bersembahyang dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Apabila turun ayat ini, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah dirimu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, kamu hadapkanlah dirimu ke arahnya. Maka ada seorang lelaki daripada Bani Salimah lalu, yakni dekat satu masjid, dia pun menyuruh mereka yang sedang rukuk dalam sembahyang fajar dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dia berkata, ala, ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah pun dipalingkan kepada Kaabah. 2 kali dia berkata begitu. Qala, perawi berkata, famalu kamahum ruku' ilal Kaabah. Perawi yakni Anas berkata, mereka pun terus berpaling, berpusing dengan keadaan mereka itu yang sedang rukuk, menghadap kepada Kaabah, ataupun maka mereka terus segera berpusing dalam keadaan rukuk, menghadap kepada Kaabah. Ini bab perincian bab-bab Jumaat. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang mana matahari naik padanya ialah hari Jumaat. Pada hari itulah Adam dijadikan. Pada hari itu juga ia dikeluarkan. Pada hari itu diterima taubatnya. Pada hari itu juga dia mati. Dan pada hari itu juga akan berlaku kiamat. Tidak ada satu pun binatang melainkan ia mendengar pada hari Jumaat, semenjak masuk subuh hinggalah terbit matahari, kerana takut kepada kiamat. Yang ini mendengar dengan baik, syafaqan minas sa'ah, kerana takut kepada kiamat, kecuali jin dan manusia. Pada hari itu ada satu ketika tidak menepati seseorang hamba muslim ketika itu dalam keadaan dia bersembahyang memohon kepada Allah Azza wa Jalla apa-apa hajat, melainkan Allah akan memberi hajatnya itu kepadanya. Ka'ab berkata, itu berlaku pada setiap tahun satu hari. Saya berkata, yang kata Abu Hurairah, bahkan itu berlaku pada setiap hari Jumaat. Pada setiap hari Jumaat Ka'ab pun membaca Taurat. Lalu dia berkata, benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, kemudian aku bertemu dengan Abdullah bin Salam. Aku pun menceritakan kepadanya tentang peristiwa aku dengan Ka'ab itu. Terus Abdullah bin Salam berkata, aku memang tahu ketika manakah masa itu,
waktu itu, ataupun apakah waktu yang dimaksudkan itu? Abu Hurairah berkata, saya pun berkata kepadanya, yakni kepada Abdullah bin Salam, kalau begitu engkau beritahulah kepadaku tentang waktu itu. Abdullah bin Salam berkata, itu ialah di akhir waktu daripada hari Jumaat, yakni di hujung waktu hari Jumaat. Aku pun berkata, bagaimana ia boleh waktu terakhir daripada hari Jumaat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak menepati waktu itu mana-mana orang Islam dalam keadaan dia bersembahyang, sedangkan waktu itu tidak boleh dikerjakan sembahyang, tidak boleh dilakukan sembahyang waktu itu. Abdullah bin Salam pun berkata, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakni juga telah bersabda, sesiapa yang duduk dengan maksud menunggu sembahyang, dia berada dalam sembahyang sampailah dia bersembahyang. Abu Hurairah berkata, saya pun kata, betul, benar itu. Qala huwa dzaka. Abdullah bin Salam kata, itulah maksudnya. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aus bin Aus. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kamu yang paling utama ialah hari Jumaat. Pada hari itu Adam dijadikan. Pada hari itu juga nyawanya diambil. Pada hari itu akan berlaku tiupan sangkakala. Dan pada hari itu akan berlaku tidak sedarkan diri, yakni pengsan manusia ataupun mati manusia, terkejut besar manusia. Oleh itu kamu perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat itu, kerana selawat kamu dikemukakan kepadaku. Qala, perawi berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, yakni para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah selawat kami dikemukakan kepadamu sedangkan engkau telah hancur luluh? Qala, Aus berkata, mereka bermaksud dengan mengatakan arimta ataupun aramta itu balita, engkau telah pun menjadi tanah lah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada bumi tubuh para Nabi. Gitulah. Kita tengok semula. Bab salatir rajul at-tatawwu' fi baitihi. Itu dalam satu nuskhah gitulah tajuk dia nya. Agak tak ada susah. Terjemah tu sebab tak adilah. Yang ni bab seseorang mengerjakan sembahyang sunat di rumahnya, gitu. Tetapi dalam nuskhah yang lain, nuskhah Abu Daud ini juga lagu lain bunyi tajuk dia tu. Hak ni lebih terang, babut tatawwu' fil bait. Hak di tempat ni tempat tadi bunyinya babut tatawwu' fil bait. Ini bab mengerjakan sembahyang sunat di rumah. Gitu. Lebih kurang je maksud dia tu, cuma lafaz dia saja berbeza. Imam Abu Daud mula-mula buat mari hadis ini dalam bab ini. Hadis yang dia ambil daripada Ahmad bin Hanbal, iaitu Imam Ahmad lah. Ahmad bin Hanbal dalam ini dalam nuskhah ni, sebab dia banyak nuskhah kan, beza tu dari segi lafaz sajalah. Setengah nuskhahnya dekat Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Gitu. Itu yang betulnya. Hak sebenarnya Hanbal tu datuk dia, bukan ayah dia. Ayah dia nya Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Gitu. Tetapi ia terkenal dengan datuk Hanbali, mazhab Hanbali. Ahmad bin Hanbal. Dia biasa, orang Arab guna begitu. Orang Arab guna begitu. Kadang-kadang tok tu bukan tok, bukan datuk, betul datuk yang kepak kelima. Macam Ibnu Rushd. Bukan tok dia. Dia nama Muhammad bin Muhammad
bin Muhammad. 3 keturunan Muhammad. Siapa yang 5 baru rusd, tubik rusd. Tapi dia dikuniakan begitu. Itu cara orang Arab. Biasalah kuniah kepada datuk tu biasa. Imam Ahmad ambil daripada Yahya. Maksud Yahya ni Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imam besar itu dalam ilmu rijal. Itu untuk guru kepada Imam Ahmad. Dia ambil daripada Ubaidullah bin Umar Al-Umari. Qala akhbarani Nafi' an Ibn Umar. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah sebahagian daripada sembahyang kamu di rumah-rumah kamu. Jangan kamu jadikannya kubur. Yang ni sembahyang tu banyak, tidak semua, sebahagian. Jadi inilah Imam Abu Daud ambil hak sebahagian ni, hak mana? Hak sunat maksudnya. Sebab itu dia buat tajuk sembahyang sunat di rumah. Bab sembahyang sunat di rumah. Hak maksud dalam hadis ni, jadikanlah ataupun kerjakanlah sebahagian daripada sembahyang kamu tu di rumah tu sembahyang gapo? Maksudnya iaitu sembahyang sunat. Bukan semua, sebahagian. Jadi hak sebahagian tu hak mana? Iaitu hak sunat. Sebab itu dia buat tajuk gitu. Sebab apa? Sebab sudah maklum Nabi SAW sembahyang fardu tu berjemaah di masjid. Dan dia suruh gitu, menggalakkan begitu. Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai ke peringkat wajib, fardu ain. Sembahyang jemaah tu, sembahyang jemaah tu fardu ain. Ada siapa kata gitu. Syarat nak sah sembahyang tu kena jemaah. Kalau tidak tak boleh. Sampai begitu nak mazhab Zahiri. Walaupun itu tidak dipegang oleh kebanyakan ulama lah. Paling tinggi kebanyakan ulama mengatakan wajib. Bukan sampai fardu ain gitu. Adapun dalam mazhab Syafi'i kebanyakannya mengatakan sunat muakkad. Sunat muakkad. Jadi jadikanlah di rumah-rumah kamu, kerjakanlah di rumah-rumah kamu sebahagian daripada sembahyang kamu. Min salatikum. Kalau nak kira, salat itu kan mufrad, satu kalau dalam bahasa Arab. Jadi maknanya jadikanlah sebahagian daripada sembahyang kamu, sebahagian daripada sembahyang kamu. Kalau sembahyang yang sama, bermakna sembahyang Zuhur 2 rakaat masjid, lepas tu 2 rakaat lagi sembahyang rumah gitu. Ada. Ataupun sembahyang subuh 2 rakaat, serakaat sembahyang masjid, serakaat sembahyang rumah. Sebab ni dia kata min salatikum. Salat itu mana kira-kiranya mufrad, sembahyang yang samalah. Tidak makna begitu. Sebab min ini sama ada kita pakai, itu boleh jadi keliru lagu tu. Mungkin kerana kita pakai min tab'idiyah. Tetapi sebenarnya kalau pakai min tab'idiyah pun tak ada jadi masalah. Kalau pakai min jinsiyah lagi senang. Yang ni sebahagian daripada jenis sembahyang kamu. Ni min jinsiyah orang panggil. Min jinsiyah. Ataupun kalau kita kata min li tab'id, tapi tab'id jenis, bukan tab'id kul sembahyang itu, tidak. Boleh juga. Hak tu tentu dah gitu. Tak ada siapa kata sembahyang yang sama tu sembahyang Zuhur 2 rakaat dalam masjid, lepas tu undur belakang sembahyang dalam rumah, kalau rumah dekat misalnya. Tak ada lagu tu. Jadi jelaslah di sini sama ada min itu min jinsiyah, mana salah itu walaupun mufrad dipakai dengan makna jenis. Bila jenis makna panjang. Supaya innal insana lafi khusr. Al insan jenis manusia. Bila jenis manusia walaupun insan itu mufrad, dia kira ramai jadi banyak sebab jenis. Jenis. Itu dipanggil isim jenis. Jadi walaupun mufrad, dia ada jamak dia insan anasiyah wa anasiyah kathira. Dalam Quran pun ada sebut. Bukan bermakna seorang manusia, dah. Jenis manusia. Manusia, jenis manusia tu dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr. Bukan seorang manusia. Serupa juga sini. Jenis sembahyang. Jadi sembahyang ni ada banyak jenis kan. Bila jenis, dia ada hak sunat, ada hak lagu ni macam-macam lah. Sebahagian daripada sembahyang kamu itu
hendaklah kamu kerjakan di rumah-rumah kamu. Imam Abu Daud faham hak sebahagian daripada sembahyang kamu yang dituntut sembahyang di rumah ni sembahyang sunat. Sebab itulah dia buat tajuk lagu ni. Dia ambil mana daripada hadis ni? Hak tu situlah dia ambil. Bukan semua jenis sembahyang ni fardu belaka. Dah. Ada hak sunat. Jadi hak fardu kita tengok Nabi duduk sembahyang masjid semua. Dia pun galakkan begitu. Jadi hak tidak lagu ni, hak dia duk buat di rumah lagu mana? Hak sunat. Dia pun faham situ dia buat tajuk ni. Gitu cara dia. Bapa yang suruh juga sembahyang di rumah tu sebahagian daripada sembahyang, tidak semua disuruh dibuat di masjid sebab takut jadi rumah tu kubur. Wala tattakhidhuha qubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu tu sebagai kubur, macam kubur. Wala tattakhidhuha qubura. Seperti kubur. Jadi jangan kamu jadikannya kubur ataupun seperti kubur. Boleh. Kalau tak sembahyang di masjid belakang rumah tu jadi macam kubur. Sebab di kubur orang tak sembahyang. Bila mati nak sembahyang ke mana? Bila mati, kalau kubur orang hak duduk dalam kubur tu mana ada sembahyang? Dia tak ada sembahyang dah hak duduk dalam kubur tu. Jadi begitu juga dia tak boleh sembahyang tu kerana dia sudah mati. Kamu pun kalau tak buat serupa lagu tu lah juga. Tak sah lagu tu, tak sah lagu tu. Itu sebab dia sebut wala tattakhidhuha qubura. Tapi di sini ada beberapa makna yang lain yang disebutkan oleh ulama. Misalnya dalam kitab kita ni ada sebut dalam syarah tu, satunya makna yang umum yang rajih, yang lebih kuat supaya tak dilah maksud sembahyang tu sebahagian daripada sembahyang kamu yang disuruh sembahyang di rumah tu sembahyang sunat. Tetapi ada juga ulama yang membuat kesimpulan di sini bahawa ini maksudnya sembahyang fardu juga. Misalnya ini dari sini sebut Qadhi Iyad menukilkan daripada sebahagian ulama bahawa maknanya ij'alu ba'dha fara'idikum fi buyutikum liyaqtadiya bikum man la yakhruju ila al-masjid min niswatin wa ghairihinna. Kerjakanlah sebahagian daripada fardu sembahyang fardu kamu tu di rumah-rumah kamu supaya boleh diikut oleh orang yang tidak keluar pergi ke masjid. Perempuan-perempuan ke, bini ke dan selain mereka, mana tak keluar ke masjid tu boleh juga sembahyang di rumah. Jadi sembahyang jemaah di rumah. Dia faham gitu. Lepas tu syarih ni dia kata walaupun boleh dengan makna begini pun boleh juga. Makna hadis ni boleh menerima makna ni juga. Tetapi makna yang pertama seperti Imam Abu Daud buat tajuk tu maksudnya sembahyang sunat, hak tu lebih kuat. Walau bagaimanapun para ulama mengatakan boleh juga kita faham daripada hadis ini sembahyang fardu tu boleh juga di rumah. Faedahnya kalau buat di rumah iaitu orang-orang di rumah tu boleh sembahyang jemaah sekali. Dan hak mana tak pandai di rumah tu boleh belajar dengan kita hak pandai tu. Itu alasan dia. Makna sebahagian daripada sembahyang kamu, sembahyang sini maksudnya hak fardu. Jadi ada kalanya pergi ke masjid sembahyang, ada kalanya sembahyang di rumah. Bukan tak ada kebaikan langsung sembahyang di rumah. Bahkan ada kalanya baik, ada kalanya baik. Itulah dia nak ayat sini. Yang pentingnya iaitu jemaah. Yang pentingnya iaitu jemaah. Walaupun memang masjid tu ada kelebihan dia, waktu tu suku dan jemaah lebih ramai, adalah kelebihan dia. Tetapi jarang-jarang sekali ataupun ketika-ketikanya boleh kita buat juga. Bukan mana tak boleh langsung sembahyang di rumah tu, bukan lagu tu. Itu makna ij'alu fi buyutikum min salatikum. Satunya sembahyang sunat, satu lagi ada yang mengatakan sembahyang fardu pun boleh juga. Jangan kamu jadikan kubur. La taj'alu buyutakum kal qubur. Itu di dalam kitab kita. Kal qubur. Jadi dia kata kal qubur. Jangan kamu jadikannya kubur. Satu terjemahan. Kalau kita kata lagu tu bermakna kita pakai
Ittakhadha yattakhiduni mutaaddi kepada dua maf'ul. Gitulah dalam kaedahnya. Yang ni kuburan tu jadi maf'ul. Yang kedua. Tapi kalau kita pakai seperti syarih ni, Khalil Ahmad Saharanpuri ni, dia kata kal kubur, bermakna kuburan itu dipakainya apa jadi bagi atas tu jadi mansub binaz'il khafid. Itu kaedahnya. Mansub binaz'il khafid. Apa bagi atas? Sebab buat khafid. Ini harah jar, ka. Waktu buat itulah dia jadi bagi atas. Kalau mari sebut hak tu tak ada lah bagi atas, jadi bagi bawah. Kal kubur, la tattakhiduha kal kubur. Kuburan yakni kal kubur. Jangan kamu jadikannya seperti kubur, macam kubur. Bukan jadikan rumah tu kubur, tapi macam kubur. Begitu. Jadi bagi orang yang kata jangan kamu jadikan rumah tu kubur, dia pakai maf'ul dua tadi. Dia pakai maf'ul yang kedua, kuburan tu jadi maf'ul yang kedua kepada ittakhadha yattakhidhu tattakhiduha. Bermakna dia kata berdasarkan hadis ini kita tak boleh buat kubur dalam rumah. Tu dia. Dia pakai tu. Tak boleh buat kubur dalam rumah. Pasal apa Nabi larang? Kubur mana? Perkuburan lah. Di perkuburan. Orang panggil kawasan kubur tu, kawasan. Dalam rumah tak boleh. Hadis ni tak bui. Lepas tu ada orang kata tu Nabi tu tanah dalam kubur, dalam rumah sendiri tu kubur dia. Dia mau hak kata tak boleh tu. Hak tu untuk dia, khusus untuk dia. Hak ni dia kata untuk orang lain. Orang lain tak boleh. Sebab apa? Bila jadi kubur tak boleh lah semayang kubur. Dia tak boleh semayang kubur tu. Dia tak boleh kan semayang di kubur, sebab kubur ni tak boleh semayang. Tak boleh semayang. Apa ni, sebab kotor, sebab apa. Bila rumah tu jadi kubur, macam mana nak jadi semayang? Sebab itu tak boleh buat kubur. Sebab rumah tu untuk semayang juga. Kalau kita jadikan kubur, ayah mati tanah situ juga, mak mati tanah situ juga, lama-lama jadi kubur, tak boleh nak semayang dah lah. Sebab dia larang dalam hadis yang lain, di antara tempat yang tak boleh semayangnya kubur. Itu kubur. Tu kata hak ni pula. Ada tu semayang mayat kubur tu. Tak ada semayang. Dia pergi semayang kubur. Boleh ke tidak? Ada mohak kata tak boleh kan? Semayang di kubur tu, dia kata hak tu lebih bersifat kepada doa. Dia jawab gitulah. Macam Imam Hanafi, Imam Malik, dia kata tak boleh semayang kubur. Mayat-mayat pun tak boleh. Mayat lain kubur doa boleh. Semayang tak boleh. Semayang mayat pun. Ya, semayang mayat pun tak boleh. Mazhab Syafi'i boleh lah. Mazhab Syafi'i boleh. Dia tu kata kalau hak semayang tu, dia kata, Imam Malik kata hak Nabi semayang itu khusus dengan dia. Khusus dengan dia, bukan untuk orang lain. Memang ada Nabi semayang kubur, tapi itu khusus dengan dia. Dia lain cerita. Supaya tanah di rumah dah, kubur dia tu di rumah, itu pun khusus dengan dia juga kata dia. Banyak khusus dengan Nabi SAW. Jadi kita tak boleh. Orang Syafi'i dia pegang Nabi pergi semayang. Bila Nabi pergi semayang, maknanya boleh lah. Semayang mayat tu boleh. Lepas tu semayang lain, semayang lain memang dia kata tak boleh lah, makruh. Orang Syafi'i pun kata begitu juga. Yang jadi makruh boleh jadi sampai ke peringkat tak sah semayang tu kalau kotor lah, kalau cemar. Misalnya tulang-pelulang keluar, bau busuk situ, tak boleh kalau cemar. Tapi kalau lapik, cuci, tak apa dia kata. Walau bagaimanapun tetap makruh. Semua kata makruh. Jadi orang kata tak boleh tu sampai ke peringkat, memang tak boleh. Semayang mayat pun tak boleh. Adapun kalau mazhab Syafi'i tak apa, itu masalah khilaf lah, masalah khilaf. Jadi orang kata tak boleh tu apa sebab? Apa dalilnya? Ni lah, la tattakhidhuha qubura. Jangan kamu jadikan kubur. Sebab kalau dah jadi kubur, tak boleh semayang situ. Sebab itulah Nabi SAW kata, jadikanlah semayang kamu di rumah kamu, sebahagian daripada semayang kamu tu. Kalau selagi rumah tu tidak jadi kubur, tapi kalau sudah jadi kubur tak boleh. Dia faham gitu. Hak Nabi, cerita Nabi itu khusus dengan dia. Khusus dengan dia. Orang lain tak. Mana ada sahabat lain tanah rumah dia. Dia kata tanah kubur lah. Tanah kubur ramai-ramai. Dia ya, kalau ada pun, ataupun orang-orang yang tertentu, itulah. Seperti Sayyidina Abu Bakar misalnya, Sayyidina Umar, sekat tu je lah adanya. Orang lain tak. Tak boleh.
Sebab apa? Hafiz Ibn Hajar kata, lama-lama kalau kita buat kubur, lama-lama jadi kubur lah rumah tu. Jadi tak leh lagu tu. Lepas pada tu, hikmah Nabi SAW kata, jangan kamu jadikan rumah kamu ni kubur. Ini kalau kita pakai kuburan itu jadi maf'ul kedua kepada tattakhiduha. Hikmahnya apa? Sebab dia apabila buat di rumah ni macam-macam boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Tak molek buat dalam rumah ni. Misalnya kita kata kalau ada hak perah hatu, hak gapo tu, ada mengosak semacam rumah jadi kan? Tidak menyusah. Misalnya. Itu pada ada. Ada ganggu semacam. Sebab apa? Roh tidak baik tu duduk ada sekitar tu. Jadi tak molek. Hak dia kata tu untuk kebaikan kita. Jangan jadikan rumah tu sebagai kubur. Kalau jadi kubur boleh jadi gitu. Satu, boleh jadi juga ada hak tak apa betul fikiran dia, ahli bid'ah duk puja kubur tu. Siapa nak tahu? Sebab tidak tempat terbuka orang nak masuk, tak boleh rumah dia. Sudah jadi sesat pula, jadi punca kesesatan pula dah. Duk puja kubur tu. Apa lagi kalau hak dianggap wali ke, alim ulama ke, boleh jadi berlaku begitu di kalangan anak-anak dia hak taksub tu. Dengan sebab itu dia tak boleh. Dalam Islam perkuburan suku, ada suku. Di lain, di tempat lain. Sebab apa? Takut-takut ada pula pahaman yang bukan-bukan pula. Jadi ada kelebihan pula semaya di rumah ni. Sebab Nabi misalnya dikubur dia dalam masjid, agaknya sebab itulah lebih tu semaya tu. Sebab kubur dia pun ada situ. Jadi kalau kubur orang lain pun kiyah dengan hak tu pula. Kubur alim ulama hak ikut Nabi tu pun molek juga. Berkat lebih banyak lagi, pahala boleh banyak lagi kalau kita semaya dekat masjid lagu tu. Jadi rumah tu kemudiannya dijadikan masjid pula, sedangkan Nabi larang. Kalau ada pun dia aja, orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Lepas pada tu kita kata orang lain tak boleh. Tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hak tu dah sahabat semua terima, semua maklum. Nak kata apa dah, mana termasuk dalam hak dikecualikan jugalah. Hak lain-lain tak boleh. Tak boleh. Itu bagi orang yang mengatakan tak boleh itulah sebab-sebabnya. Baiklah. Tak boleh ni sampai setara mana tak boleh ni? Tak boleh ni haram li zatihi ke haram li ghairihi. Tak boleh tanam dalam rumah ni, tak boleh langsung dah kau. Kerana sebab lain, sebab tanah tu sendiri tak boleh. Maknanya kalau tak boleh li zatihi, salah lah. Bila salah kena korek lah, gali kena pergi tanah lain gitu. Sampai ke peringkat tu ke tidaklah sampai peringkat tu. Jadi jawapannya bukanlah tidak boleh tanam di dalam rumah tu. Mana pada asalnya boleh di mana-mana pun tanam. Misalnya dalam keadaan-keadaan yang tertentu, bahaya ke apa-apa ke, tak boleh nak keluar ke, dalam keadaan perang ke apa ke, dalam keadaan boleh. Para ulama pun kata begitu. Jadi hak kata tak boleh tadi tu kerana sebab luaran, sebab lain. Bukan kerana tanah tu sendiri tak boleh. Mana kalau tak ada jalan kita boleh buat situ. Tetapi yang terlebih baik mengikut sunnah Nabi, hak dia ajar kepada kita ni bukan buat dalam rumah. Bahkan larang ada. Hak dia suruhnya tanah di perkuburan orang ramai. Tanah di perkuburan orang ramai. Takut-takut nanti timbul kemuskilan pula, timbul macam-macam pula. Kepercayaan pula agaknya hak ni istimewa lah. Hak tanah tempat orang ramai tu tidak istimewa. Dia jadi gitu pula. Jadi tak molek lah. Tak molek. Lepas tu susah. Orang nak pergi ziarah kubur pun payah, bukan dalam rumah. Jadi kerana sebab lain. Sebab lain. Jadi kalau sudah jadi kubur situ, nak pergi assalamualaikum ya ahlal kubur tu, jadi sedangkan ahlal kubur tu ramai-ramai. Jadi bila berdoa untuk ramai tu termasuklah dia juga, ada pun manfaatnya juga. Tapi kalau kita kata dalam rumah boleh jadi orang tak pergi, boleh jadi orang tak pergi. Jadi tak ada keberkatan tu, kelebihan tu. Yang ni doa orang muslim, muslimin yang lain tak ada, dia tak dapat. Itu kerana sebab-sebab lain, bukan kerana tak boleh, tak sah tanah dalam rumah tu tidak sampai gitu. Gitu. Itu yang pertama. Kalau kita kata la tattakhiduha quburan,
dengan artikal kubur, seperti kubur, maknanya supaya tak adil lah. Jangan kamu jadikan rumah tu seperti kubur. Yang ni kalau kubur, orang dalam kubur tu kan sudah mati, dia tidak sembahyang. Jadi kamu pun jangan gitu. Jadi sumpah orang dalam kubur. Jadi bila balik rumah tak ada ibadat apa-apa. Tak ada ibadat apa-apa. Nanti terima amalan. Apa nama ni, pahala amalan yang kita buat. Seseolahnya gitu. Sedangkan kita duduk hidup lagi. Bukan kata ibadat ni di masjid saja. Di rumah pun ada kelebihan juga. Bahkan setengah-setengah ibadat itu macam semaya sunat ni, lebih di rumah. Sebab ia lebih jauh daripada riak, menunjuk-nunjuk, lebih jauh, lebih selamat kita. Jadi lebih baik kalau kita buat macam rumah tu tak ada apa-apa, macam kubur ni. Satunya orang mati tu dia tidak sembahyang. Yang keduanya kita tak dapat apa-apa, tak boleh buat kebajikan dari situ, orang dalam kubur tu. Sebab apa? Sebab dia sudah mati. Sedangkan kita hak balik rumah ni boleh buat lagi, muka dunia lagi dalam rumah tu pun, bukan dalam kubur. Hak tak boleh buat ni apabila dalam kubur tu je. Ketika tu hanya boleh terima pahala sahaja. Adapun dalam rumah ni, ketika masih kita hidup, kita boleh buat pahala. Apa kita tak buat pahala di rumahnya? Sedangkan hak pahala di rumah tu dalam keadaan ni lebih baik lagi kita buat, sebab kita lebih ikhlas. Kita nak mengaji Quran ke, kita nak sembahyang sunat ke, kita nak apa ke, lebih baik dalam rumah. Sebab apa? Sebab lebih selamat. Kalau kita di masjid, banyak perkara lah. Boleh jadi orang kata kita rajin, kita pun timbul satu macam pula lah. Kita ni lebih rajin, tak ada orang lain. Kita lah tinggal je duduk semayang, orang lain tak ada lakon. Jadi lebih pula, syaitan ganggu pula. Banyak perkara. Itu makna jangan kamu jadikan seperti kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan kamu jadikan seperti kubur. Seperti kamu sudah tahu dari kubur ni tak boleh buat banyak perkara ibadat. Sebab apa? Dia kotor. Jangan kamu anggap rumah kamu tu kotor seperti kubur. Yang mana tempat Nabi larang kan, seperti di dalam jamban misalnya, tempat sembelihan, tempat buang sampah dan sebagainya. Itu tempat yang dilarang. Termasuklah yang dilarang kubur. Jadi kalau kita perhatikan sebab-sebab dianya, ada sebab dia tu. Yang utamanya iaitu di tempat yang kotor. Tempat yang kotor. Jangan kamu anggap rumah-rumah kamu tu kotor seperti kubur, sehingga kamu merasa tidak layak untuk buat ibadat, untuk buat kebajikan di situ. Jangan. Itu maknanya. Itu maknanya juga. Jangan kamu buat supaya kubur. Gitulah. Kemudian hadis yang kedua, riwayat daripada Zaid bin Thabit, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang seseorang di rumahnya lebih baik daripada sembahyangnya di masjidku ini, kecuali hak sembahyang fardu. Itu dia, kecuali hak sembahyang fardu. Hadis ini menunjukkan sembahyang sunat itu lebih afdal di rumah. Walaupun di masjid Nabi sekalipun, apatah lagi kalau masjid lain. Kalau orang tu rumah dia tu dekat, ataupun kalau tidak rumah dia sendiri pun, rumah sewa pun ialah juga. Masa pergi umrah ke haji ke apa tu, rumah sewa tu rumah lah juga. Lebih baik lagi daripada masjid Nabi. Daripada masjid aku, kata dia. Padahal masjid Nabi ni kan kelebihannya besar. Apatah lagi kalau masjid-masjid lain. Sembahyang sunat ni lebih baik di rumah. Sebab itulah Imam Abu Daud buat tajuk sembahyang sunat di rumah. Nak ayatnya sembahyang sunat di rumah dia lebih afdal. Kecuali sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardu saja. Kecualilah, ini masalah perbahasan fiqh dah lah pula. Kecualilah ulama-ulama kata, kalau dia balik ke rumah jadi tak sembahyang, maka lebih baik sembahyang di rumah, sembahyang masjid dalam keadaan tu. Kalau dalam keadaan tu lebih baik sembahyang masjid. Itu pendapat dia lah, lebih baik sembahyang masjid.
Ini kalau kita memang rajin, memang kita boleh buat di rumah, memang kita pun kalau boleh memang kita nak buat ni, kalau betul lebih baik di rumah. Tapi kalau kita balik rumah tak jadi, sibuk dengan benda lain selalu jadinya, itu sembahyang sunat itu lebih baik dikerjakan di masjid kalau lagu tu. Lepas tu di dalam kitab-kitab syarah hadis ini dia sebut, di sini Nabi sebut masjid aku ni. Dia tak sebut Masjidil Haram, masjid Quds, Baitul Maqdis itu dia tak sebut. Tetapi ulama-ulama mengatakan termasuk hak tu juga. Hak tu juga. Tidak lebih. Hak lebihnya semaya di rumah. Gitu. Lepas pada tu salatul mar'i fi baitihi. Al-mar'i di sini maknanya seseorang. Atas dasar ni lah Imam Syafi'i dan ramai lagi imam-imam yang lain mengatakan semua orang sembahyang fardu ni molek di masjid. Molek di masjid. Termasuklah perempuan ke lelaki ke apa, tua ke muda ke, sembahyang hak fardu ni molek di masjid. Sebab apa? Nabi SAW kata salatul mar'i, sembahyang seseorang. Seseorang itu boleh jadi lelaki atau perempuan. Tetapi Imam Abu Hanifah dan orang-orang sependapat dengan dia, dia kata salatul mar'i, al-mar'i bukan al-mar'ati. Kata dia. Ini bagi dia sembahyang orang lelaki itu lebih baik. Hak fardu tu di masjid. Tapi kalau sembahyang orang perempuan, hak fardu pun tidak lebih juga di masjid, lebih di rumah. Dia kata kok tu pula. Bukan setakat hak sunat saja untuk perempuan lebih di rumah, tetapi hak fardu pun lebih di rumah juga. Dia faham lagu mana? Kalau hadis ni dia kata al-mar'i bukan al-mar'ati. Supaya dengan kita kata salatul rajuli. Sini al-mar'i ni kan ar-rajuli, sembahyang orang lelaki. Tetapi orang-orang lain hak tak terima, dia kata orang perempuan pun sembahyang di masjid lebih afdal. Dia kata al-mar'i di sini bukan dengan makna bukan dengan makna lelaki. Kadang-kadang perkataan mar'un dalam bahasa Arab dengan makna orang, seseorang. Salatu syakhsin, salatu ahadin, gitu, dengan makna begitu, seseorang, bukan dengan makna orang lelaki. Buktinya zaman Nabi SAW tu orang perempuan pergi sembahyang juga di masjid. Kalaulah lebih baik, tentu Nabi SAW suruh dia sembahyang di rumah. Tapi tidak gitu. Walaupun ada hadis-hadis, ada hadis-hadis yang khusus menyebutkan orang perempuan lebih baik sembahyang di rumah. Dalam Abu Daud ni pun kita akan jumpa. Tetapi mereka kata itu mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan umum biasanya lebih baik sembahyang di masjid, lelaki ke perempuan kalau sembahyang fardu. Dan hak tu sebenarnya yang lebih molek. Ini pengamatan ana lah, yang pernah duduk di negeri-negeri orang yang pakai mazhab Hanafi ni. Dari segi ni, pada pandangan ana dia ada kelemahan dia. Ada kelemahan dia. Sebab apa? Orang perempuan tak pergi ke masjid. Dia masjid ni tak ada ruang untuk orang perempuan. Masjid dia semua orang lelaki saja. Jadi bila tak pergi ke masjid, sedangkan masjid ni lah tempat mengajar, tempat mengaji, tempat macam tazkirah, macam-macam kan. Jadi orang perempuan jadi ketinggalan. Jadi ketinggalan. Banyak tak tahu, jahil. Itu kelemahan dia, kekurangan dia. Tapi dia pun, Imam Abu Hanifah pun, ketika kata sembahyang orang perempuan hak fardu pun lebih di rumah, bukan dia kata lepas tu tak payah mengaji lah, dah tak pergi mengaji di masjid, tak pergi dengar di masjid, jadi lepas pada tu tak payah lah. Dia pun tidak kata begitu. Tapi itulah kenyataan yang berlaku. Itulah yang jadinya. Yang jadinya gitu. Kenyataan. Kesan dia tu. Kadang-kadang sesuatu mazhab ni, pahaman mazhab ni, walaupun pengasas dia tidak nak gitu, tidak nak suruh jadi orang jahil, tetapi dia jadi gitu.
Jadi hak lebih sesuai di sini mazhab Syafi'i sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila digalakkan orang perempuan pergi masjid, sekurang-kurangnya misalnya kita kata di masjid-masjid kita ni, bila semayang maghrib sekurang-kurangnya nak tunggu semayang Isyak tu sebab salah nak kelik. Biasanya hak mengaji umum ni pada masa tu lah, tu molek. Tapi orang mazhab Hanafi tak ada peluang. Tak ada peluang. Itu dia. Begitu juga setengah-setengah ulama mengatakan hari Jumaat itu orang perempuan pun pergi juga, molek juga. Dia kata atas semua wajib tu. Siapa begitu pun ada kata. Jadi kalau pergi hari Jumaat tu pula dengar khutbah pula. Jadi tidak khusus untuk orang lelaki juga. Tetapi ialah itu masalah khilaf lah. Ni kata begini tidak wajib atas dia, tapi kalau dia pergi boleh juga semayang tu. Macam-macam lah pendapat. Nak ceritanya dengan sebab tidak pergi ke masjid ni banyak kekurangan dia nya. Ketinggalan dia tu. Jadi hak ni apa yang disaksikan oleh kita sendirilah. Orang dia mana kurang sikit dari sikit. Jadi kalau orang yang tidak berada susah sikit, terutama yang terlalu ketat untuk keluar masuk ni, rumah ni tak ada pula pengajian di luar khusus, maka dia akan ketinggalan. Memang ketinggalan. Memang kurang dia situ. Walau bagaimanapun orang Hanafi hak kata tidak afdal, dia kata tidak afdal saja. Tapi kalau orang perempuan semayang di masjid sah. Semua kata sah. Tak ada orang yang mengatakan, tak ada mazhab mana pun yang mengatakan orang perempuan kalau semayang di masjid tak sah. Tak ada lagu tu. Ini bab afdaliyah. Masalah afdaliyah mana lebih afdal. Itu saja. Ini bab orang yang bersemayang dengan tidak menghadap kiblat, kemudian baru dia tahu. Apa pada tu? Masalah ijtihad lah. Tak tahu ni. Kompas pun tak ada. Katakanlah pergi satu tempat tu. Kalau tempat kita ni boleh kira lah bagus lah, dia tunjuk tu buat panah-panah tu, tunjuk kiblat tu. Boleh juga. Tak tahu. Lalu dia semayang. Lagu mana? Dengan tidak menghadap kiblat. Lepas tu baru tahu. Baru tahu tu lepas habis waktu ke ataupun dalam waktu ke, lagu mana? Imam Abu Daud nak sentuh pasal tu. Dia pun sebut buat mari hadis ni lah. Hadis sahabat hak tahu dah semayang ni sudah dipalingkan daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Hak tu tak apalah, memang dia buat menghadap kepada Kaabah lah dengan sepenuhnya, iaitu pada ketika semayang zuhur. Semayang dengan Nabi SAW semayang zuhur menghadap kepada Baitullah. Start semayang zuhur. Start semayang zuhur pada hari Selasa, tengah bulan Syaban, tahun yang kedua. Itu dia. Di sini ada sebut. Baiklah, tak apa dah tu. Tapi orang-orang lain ni hak duk tengah semayang, hak dia sebut sini tengah rokok ni, dia pun musing. Imam Abu Daud kata kira-kiranya dia ni tak tahu tu. Hak sebelum pada tu dia tak tahulah kiblat ni sudah pun dipalingkan, suruh menghadap kepada Baitullah. Yang ni sebahagian semayang tu dia menghadap kepada Baitul Maqdis. Lepas tu sebahagian lagi baru dia tahu kiblat ni. Dia pun musing lah. Imam Abu Daud nak cerita, dia baru tahu tu. Sebelum pada tu dia tidak tahu. Apa yang berlaku selepas tu? Adakah Nabi SAW memerintahkan mereka supaya semayang semula? Kalau dalam waktu. Kalau sudah habis waktu, adakah Nabi SAW suruh mereka qada semayang itu atau tidak? Itu. Bila kita perhati, kata dia, tak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW suruh dia semayang mula, i'adah semayang dia kalau dalam waktu, ataupun qada semayang tu kalau sudah lepas waktu. Tak ada. Ini menunjukkan orang yang tidak menghadap kiblat dalam keadaan tak tahu, dia sudah berasa dah, kira dah aku ni, tiba-tiba tak betul, semayang dia tu sah. Dia nak ikut semayang dia tu sah. Kemudian dia baru tahu. Begitu juga orang yang sahih, orang yang terlupa mana kiblat. Lepas pada tu dia semayang dah, tak perlu batalkan semayang tu. Dia musing. Bila dia tahu orang royak ke dia musing dan dia semayang tu boleh. Ada ulama yang mengatakan begitu. Imam Abu Daud nak royak, itulah bagi dia boleh.
Bagi Imam Bukhari pun boleh lagu tu. Sebab itulah di dalam kitab kita daripada ada sebut, Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini untuk orang yang tidak berpendapat kena ulangi semula sembahyang kepada orang yang terlupa menghadap kiblat tadi, ataupun dia tersalah, dia sembahyang dengan tidak menghadap kiblat. Imam Bukhari buat tajuk khusus dalam kitab dia. Hafiz Ibnu Hajar berkata ketika menguraikan apa Imam Bukhari buat tu, wa aslu hadhihi al-mas'alah fil mujtahid fil qiblah. Asal masalah ni berhubung dengan orang yang berijtihad dalam masalah kiblat. Juga dia tak tahu ni alik mana, tak tahu kiblat ni. Malam tu gelap gelita, ataupun di satu rumah tu mana dia tak boleh nak tentu nak tanya siapa. Kafir berlaku ni misalnya. Idza tabayyana khata'uhu, bila telah ternyata salahnya. Dia pun kata Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab, Atha, Sya'bi dan selainnya bahawa mereka berkata la tajibul i'adah, tidak wajib i'adah. Inilah juga pendapat Kufiyin. Imam Bukhari pun lagu tu juga, Imam Abu Daud pun lagu tu juga. Dia sokong hati. Tetapi riwayat daripada Zuhri, Imam Malik dan selain daripada mereka berdua ni wajib dalam waktu, tidak selepas waktu. Kalau dia sembahyang sana tak kena lah menghadap kiblat. Lepas pada tu masih lagi dalam waktu tu, dia kena ulangi mengikut demo ni. Tetapi kalau sudah habis dah waktu tu, tak kena qada dah. Begitu pendapat yang kedua. Wa anis Syafi'i, ni ada riwayat daripada Imam Syafi'i, dia kata dia kena ulangi kalau dia yakin salah secara mutlak. Yakin salah secara mutlak tu sama ada dalam waktu lagi ke ataupun sudah keluar, sudah habis dah waktu. Kalau sudah habis waktu, dia yakin salah, dia kena qada. Itu mengikut Syafi'i. Jadi lagu mana di sini? Ini masalahnya orang yang tidak tahu tak apalah. Tapi kalau orang yang terlupa, adakah dia termasuk serupa dengan hak ni juga? Bagi orang yang terlupa, orang hak kata tak perlu ulangi semula tadi, sepatutnya dia kata serupa lah. Dia qiyas dengan hak ni. Hak sahabat-sahabat ni dia tak tahu. Bukan terlupa. Jadi bagaimana Imam Bukhari berdalil dengan hak ni, sedangkan hak ni masalah orang tak tahu, sahabat dia tak tahu, kiblat sudah dipalingkan, dia buat tu dalam keadaan tak tahu. Sedangkan masalah yang dikiaskan itu orang terlupa. Orang terlupa. Gitulah masalahnya. Nabi SAW dan sahabat dia bersemayam dengan menghadap kepada Baitul Maqdis. Hak ni mula-mulanya Nabi SAW bila pergi ke Madinah, dia menghadap kepada Baitul Maqdis selama 16 bulan ataupun 17 bulan dalam setengah riwayat. Lepas pada tu, semasa sebelum pada tu Nabi SAW menghadap ke mana? Persoalan itu. Ketika dia belum berhijrah tu, dia menghadap ke mana? Menghadap ke Baitul Maqdis ke menghadap ke Kaabah? Jadi ada beberapa ulama di situ. Pendapat ulama. Yang pertamanya mengatakan dia menghadap kepada Baitul Maqdis. Ketika duduk Mekah pun menghadap kepada Baitul Maqdis tu. Yang lain pula kata, ini pendapat yang kedua, dia menghadap kepada Kaabah. Apabila pergi ke Madinah, disuruh menghadap kepada Baitul Maqdis. Lepas pada tu dimansuhkan menghadap kepada Baitul Maqdis, suruh menghadap kepada Kaabah pula. Artinya mansuh 2 kali. Mengikut pendapat hak ni. Tetapi hak ni kebanyakan ulama mengatakan dhaif, tidak kuat. Kata mansuh 2 kali ini, dia perlu kepada dalil. Hak pertama itulah hak lebih moleknya. Ada yang mengatakan Nabi SAW ketika duduk Mekah, dia menghadap kepada Kaabah juga. Keadaan dia tu kalau dia nak sembahyang, dia jadi Kaabah tu duduk depan, bukan membelakangi Kaabah, menghadap kepada Baitul Maqdis saja. Itu pendapat yang ketiga. Mana pendapat yang ketiga, Nabi SAW akan sembahyang dengan menghadap Kaabah juga dan menghadap Baitul Maqdis, dua-dua sekali. Dia tidak menghadap Baitul Maqdis saja dengan membelakangi Kaabah. Tidak begitu.
Tapi ini pendapat juga. Hak jelasnya dia menghadap kepada Baitul Maqdis. Sebab apa? Di Mekah tu pun bukan semua tempatnya, bukan sama-sama Nabi SAW semaya dengan boleh menghadap kepada Kaabah tu. Kalau dia duduk balik sana, balik sana. Hak dia boleh menghadap Baitul Maqdis saja. Lagu mana? Tentu ada ketikanya gitu berlaku. Jadi jawabnya hak lebih kemahnya iaitu menghadap kepada Baitul Maqdis di Mekah. Setelah pergi ke Madinah, sambung hak tu teruskanlah hak tu. Lepas pada tu barulah dimansuhkan dan suruh menghadap kepada Baitullah. Hak suruh menghadap kepada Baitul Maqdis itu adakah dalam Quran? Tak ada. Tapi ada dalam hadis. Dalam hadis ada. Jadi bermakna ini bagi ulama usul fiqh, dia kata ada ayat Quran memansuhkan hadis. Buktinya mana? Hak ni lah. Sebab apa? Suruh menghadap kepada Baitul Maqdis tak ada dalam Quran. Hak ada dalam Quran suruh menghadap kepada Baitullah. Setelah orang Islam ni menghadap kepada Baitul Maqdis. Tapi jelas kita semua tahu berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW telah menghadap kepada Baitul Maqdis. Jadi hak tu dimansuhkan, hak tu hadis. Hak ni Quran. Quran memansuhkan hadis. Ada. Mana dalilnya? Hak ni. Itulah dalilnya hak ni. Nabi SAW ketika duduk di Madinah, dia duduk tertunggu-tunggu. Semacam dia sudah tahu dah kiblat ni akan dipalingkan. Tetapi dia tidak boleh buat sendiri tanpa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam Quran pun dia sebut, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami tengok, kami tahu kamu duduk lenggak-lenggak ala kata. Bila nak turun wahyu ni? Kami pasti akan memalingkan engkau kepada kiblat yang engkau senang, kepada kiblat yang engkau suka. Yang ni Nabi memang suka kalau boleh kiblat kepada Baitullah, tetapi dia tidak boleh buat. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni dalam perkara agama dia tak boleh buat sendiri-sendiri. Walaupun ada dia tahu bayangan tu ataupun disebut secara tidak putus sudah ada. Sebab tu dia kena. Takkan dia kena gitu saja. Ada dah, tetapi dia tak boleh buat juga kalau selagi tidak ada perintah yang muktamad. Nabi tak boleh pilih sendiri. Ini dalilnya bahawa Nabi ni dia tidak boleh buat ketentuan sendiri. Dia kena tunggu perintah. Jadi perintah tu sama ada berupa hadis ke ataupun berupa Quran ke, tak kira lah tu. Bila dia pergi ke Madinah, dia nak sangat kalau boleh menghadap kepada Baitullah. Sebab apa? Sebab Baitullah tu kiblat datuknya Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menghadap kepada Baitullah. Dan orang Yahudi duduk kata, pelik sungguh dia ni. Banyak, semua tak serupa dengan kita. Kalau kita buat lagu ni, dia buat lagu ni. Semua tak serupa. Tapi kiblat, dia menghadap kepada kiblat kita. Dia dua nganyi orang-orang Yahudi. Sebab itulah Nabi SAW berasa kesempitan lah. Berasa kesempitan. Tetapi hikmat Allah SWT suruh menghadap ke situ. Maknanya nak orang Islam ni dia terbuka. Bukan kata dah Nabi ni orang Arab, semua sekali nak suruh Arab belaka, nak iktiraf hak Arab belaka. Jadi hak Arabnya Baitullah lah. Adapun Baitul Maqdis ni orang Yahudi. Orang Yahudi dulu, waktu nenek dia Nabi Daud, Nabi macam-macam Sulaiman, apa semua buat hak tu. Jadi menghadap situ. Menghadap situ walaupun bangsa tu lain, tapi agama Islam ni mengajarkan kita tak kira petunjuk ni, hidayah Allah SWT ni di mana-mana saja. Kita boleh tu demo tu pun betul juga. Nak ayat gitu, Islam ni terbuka dan menerima juga ajaran Nabi-Nabi dulu tu, bukan tak terima. Walaupun sudah masuk ke mana-mana pun sebahagian daripada ibadat tu selama 16 bulan dan lebih daripada tu, kalau kira dengan Mekah ni, mana kira-kira menghadap situ lah. Kalau lah tak molek, bermakna Nabi telah buat hak tak molek sekian lama. Tentu molek. Cumanya kerana hikmat lain, banyaklah hikmatnya, iaitu hikmat kepada orang Yahudi dan hikmat kepada orang-orang Islam sendiri, hak munafik ni. Jadi dia kena uji semua. Barulah tahu hak munafik sebenarnya, hak Islam sebenarnya, barulah tahu. Jadi hak munafik tu pun terikut dengan Yahudi tu juga. Duk kata macam-macam juga. Jadi bila paling kepada Baitullah, berasa berat. Setengah-setengah tu tak seikut. Barulah tahu. Barulah
apa nama ni, terdedah keadaan mereka yang sebenarnya. Macam-macam cara Allah SWT ni nak tapis, orang kata. Nak tapis orang yang mengakui Islam tu. Jadi hak munafik boleh nampak lah pada masa tu. Jadi itu hikmahnya. Lepas tu pergi dalam sembahyang subuh, ketika mereka itu sudah rokok dalam sembahyang fajar, mendengar menghadap kepada Baitul Maqdis, dia kata kiblat sudah dipalingkan kepada Kaabah 2 kali, orang tu kata. Perawi ni kata mereka pun berpusing, Anas, selalu pusing selalu, kamahum. Jadi kaf itu famalu kamahum, kaf di sini kaf lil mubadarah, orang panggil. Kaf dengan makna mubadarah. Mubadarah itu makna segera. Selalu mereka pusing. Mana dalam keadaan rokok tu juga. Tidak kata nanti bangun dulu, mudah sikit nak pusing pun. Tak, selalu. Itu makna kalau kita kata kamahum, kaf itu kaf lil mubadarah. Lil mubadarah maknanya bila royak saja begitu tu, mereka duduk tengah rokok, tidak kata nanti tidak dulu, tidak. Selalu dalam keadaan rokok tu juga pusing dengan menghadap kepada Kaabah. Begitu. Itu yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahawa kaf di sini lil muqaranah. Lil muqaranah. Bukan bermakna selalu, bukan makna dalam keadaan itu juga. Dalam keadaan itu juga mereka berpusing. Tidak ada makna terus di sini. Mereka pun berpusing dalam keadaan mereka rokok itu juga. Begitu maknanya. Kalau kita kata kaf lil muqaranah. Dalam keadaan rokok itu juga. Jadi ini orang panggil hak seorang sahabat saja pergi royak ni. Seorang sahabat saja pergi royak, kata kiblat ni sudah paling. Ini orang panggil khabar wahid. Khabar wahid. Ini ulama usul dia bahas ni benda-benda lagu ni. Ini menunjukkan khabar wahid, kata dia boleh boleh memansuhkan khabar mutawatir. Mana dalil dia hak ni, kata dia. Tapi kebanyakan ulama tak terima lagu tu. Sebab apa? Hak sahabat-sahabat menghadap kepada Baitul Maqdis tu kan memang dia yakin, hak tu yakin, mutawatir. Sahabat-sahabat duduk semayang dengan Nabi menghadap kepada Baitul Maqdis. Nabi sendiri di belakang Nabi menghadap kepada Baitul Maqdis. Tak yakin apa lagu tu. Yakin lah tu. Yakin. Hak ni seorang je mari royak ni. Mari royak pun tak boleh kecek banyak ni. Muka duduk semayang belakang. Lagu mana dia boleh pakai? Hak dia yakin tu boleh tukar dengan khabar wahid ini. Kalau hadis sahih pun dia tidak sampai ke peringkat mutawatir. Hak tu mutawatir. Macam mana hak mutawatir tu boleh dihapuskan dengan hak mungkin betul, mungkin tak betul. Takut hak mari ni takut munafik pun boleh jadi. Dia walak-walak kata gitu, boleh jadi. Macam mana boleh? Jadi jawapannya inilah orang panggil khabar wahid al-muhtaf bil qara'in. Itu dia. Khabar wahid al-muhtaf bil qara'in memang boleh. Setengah-setengah orang dia kata khabar wahid ini boleh jadi akidah, hadis yang sesuatu perkara yang sabit berdasarkan hadis wahid ataupun hadis ahad, boleh jadi akidah juga. Ada juga sekarang ni bunyi lagu tu. Itu tak betul kalau khabar wahid semata-mata. Tetapi betul kalau khabar wahid itu al-muhtaf bil qara'in. Apa makna al-muhtaf bil qara'in? Iaitu khabar wahid yang banyak bukti-bukti sampingannya, yang menyokongnya. Apa bukti sampingan di sini? Mana sahabat-sahabat tu kira-kira tahu benar dah Nabi SAW kenal sangat kalau boleh pusing kepada Kaabah. Dan kira-kiranya mereka juga tahu Nabi SAW ada ayat dah, kita ni bila falan waliyannaka qiblatan tardaha, tapi tak perintah lagi, pasti kami akan palingkan engkau kepada kiblat yang engkau senang hati, yang engkau suka. Kira-kira sahabat tahu dah lah tu. Tu banyak bukti tu. Mana sahabat-sahabat duduk dalam nunggu je. Sebab itu boleh jadi kira-kiranya puak-puak dia tu pun faham dah. Kalau sekiranya perintah ni mari, lagu mana kita nak buat? Kita duduk di Madinah ni, Kaabahnya duduk di belakang, membelakangi Kaabah. Apabila mari perintah tu, dah perintah tu ayat, kami akan tukar kan? Tapi tak ayat lagi, suruh menghadap kepada fawalli wajhaka syatral masjidil haram tu tak lagi. Kira-kiranya puak-puak dia kira dah lah lagu mana kita nak. Sebab tu nampak molek, lendik molek.
Kalau kira ni banyak berlaku perubahan ni. Datuk Imam duduk depan, kita kata duduk alik ni. Ni Baitul Maqdis, alik ni misalnya kita. Alik ni Kaabah misalnya kita kata. Jadi bila duduk tengah semaya, mari royak kepada tukar kiblat, tentulah Tok Imam ni kena jalan mari pergi alik ni sana tu. Takkan dia duduk situ. Kalau duduk situ dia duduk alik belakang sekali lah maknanya. Sedangkan Tok Imam ni kena duduk depan sekali. Dia kena berjalan banyak. Lepas pada tu moga sah orang perempuan dia duduk belakang sekali. Apabila musim itu dia musim lah, musim. Jadi musim berlaku. Banyak tu berlaku tu. Pergerakan pun banyak. Orang panggil amal kathir. Berlaku di situ tentu sekali, tak boleh tidak. Tak dapat tidak, telah berlaku di situ. Dan tidak ada pula dalil di sini yang menunjukkan bila banyak ni berjalan selangkah dua berhenti, selangkah dua berhenti. Tak ada lagu tu. Bahkan dia kata musim. Maknanya Tok Imam yang duduk depan ni jadi pergi duduk alik belakang sekali. Lepas tu hak perempuan itu mari duduk alik belakang sekali. Sebab kalau hak lelaki ni tidak pergi ke depan, hak perempuan tu lagu mana nak duduk, tak muat lah. Muka Tok Imam ni biasa dia duduk dekat ni, dekat dengan dinding ni. Mestilah hak lelaki tu kena pergi pula ke depan. Hak perempuan musim jauh lah, mari duduk alik belakang. Begitu. Kira-kiranya mereka sudah tahu dah. Sebab itu mudah berlaku. Tak ada kata jadi tepuh kursi. Tepuh kursi. Jadi berselera. Lagu mana ni kucak. Sebab apa? Sudah ada dah bayangan kiblat ni akan berubah. Sudah ada dah. Dalam Quran pun sudah sebut dah. Ini orang panggil walaupun seorang mari royak, tetapi qarinah-qarinahnya, bukti-bukti sampingannya sangat banyak. Dan bukti kita kata sampingan tu adalah berdasarkan Quran juga, iaitu falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkan engkau kepada kiblat yang kau suka. Sudah ada dah tu. Jadi hak lagu ni boleh terima. Bukan semata-mata khabar wahid itu boleh menghapuskan hak mutawatir, tak leh lagu tu. Khabar wahid boleh menjadi akidah, tak leh lagu tu. Khabar wahid dia baru boleh jadi akidah apabila ada bukti-bukti sampingan yang banyak, kuat, muhtaf bil qara'in. Itu jadi akidah. Kalau tidak tak jadi akidah. Kalau tidak tak jadi akidah. Banyaklah yang seumpama itu. Banyak yang seumpama itu. Hadis ahad ini seumpama itu. Misalnya dari segi amal, tawatur, tawarus. Dari segi riwayat tak banyak, tapi dari segi amalan banyak. Misalnya bal. Bal tu orang duduk bal lagu tu mana-mana pun. Tu banyak. Itu orang panggil qara'in juga tu. Qara'in juga. Sunat. Orang Islam ni sunat dari segi hadis tak ada lah sampai ke peringkat mutawatir. Sunat tu ahad, tetapi dia jadi akidah juga. Kita kena faham orang Islam ni ada hak sunat tu. Walaupun tahap wajib ke ataupun sunat ke itu soal lain, tapi ada sunat. Hak kata wajib pun ada, hak kata sunnah saja pun ada, tapi adalah. Dia kena percaya gitu. Walaupun hadis itu tidak mutawatir, tetapi dia termasuk di dalam hadis wahid al-muhtaf bil qara'in. Jadi kita kena pakai hak lagu tu. Dan banyak lagi lah hak lain-lainnya, hak lain-lain. Kemudian kita pergi kepada bab tafri' abwabil jumu'ah, perincian bab-bab Jumaat. Sekatulah dulu. Allah.